Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam informasi kepada teman-teman, rakan-rakan yang sempat bersama saya di live channel YouTube saya. Terima kasih banyak kerana sudi live dan juga sudi komen dan juga like dan juga share bersama dengan teman-teman yang lain lah. Ya. Okey. Saya nak ulas sedikit tentang semalam saya baca satu pernyataan yang dikeluarkan oleh media di mana ada wartawan yang bertanya kepada Dato' Seri Anwar Ibrahim tentang adakah beliau bersedia untuk melepaskan jawatannya sebagai Presiden Keadilan untuk memberi ruang kepada tokoh-tokoh baru ataupun tokoh-tokoh muda memimpin parti. Ya. Jadi ada media yang menyiarkan Anwar bersedia melepaskan jawatan. Dan sebenarnya dia tidak bermaksud bersedia melepaskan jawatan. Tapi kalau kita dengar apa yang disoal oleh wartawan itu, dan kita dengar jawapan daripada Dato' Seri Anwar Ibrahim itu berbeza daripada tajuk yang disiarkan. Ya. Kalau kita lihat pada tajuk, seolah-olah Dato' Seri Anwar Ibrahim ni dah bersedia untuk lepaskan jawatan. Tapi kalau kita dengar daripada soalan daripada yang keluarkan yang ditanya oleh wartawan dan jawapan daripada Dato' Seri Anwar Ibrahim itu jelas bahawa beliau menyatakan bahawa dalam Parti Keadilan ini ruang demokrasi terbuka dengan luas dan beliau percaya bahawa Parti Keadilan akan menurut kehendak Akar Umbi. Ya. Jika Akar Umbi merasakan bahawa perlu pucuk pimpinan parti ini ditukar, maka Anwar kata dia menghormati proses demokrasi yang ada di dalam parti. Itu yang kita dengar, ya, yang dimaksudkan oleh Dato' Seri Anwar Ibrahim di dalam menjawab apa yang dipersoalkan oleh wartawan. Tapi biasalah ya, media letakkan tajuk Anwar bersedia melepaskan jawatan. Jadi kita nak jelas ya, kita nak beritahu dengan rakan-rakan anda semua dan teman-teman yang lain yang boleh kita sharekan bahawa apa yang disebut oleh Anwar itu memperkuatkan lagi ya, keyakinan kita terutamanya kepada ahli keadilan bahawa ruang untuk kita memimpin parti ini. Kalau kita rasakan kita orang yang layak untuk memimpin parti ini, ruang itu terbuka luas. Ya, kita bukan parti seperti parti-parti yang lain yang mungkin ada sekatan, yang mungkin ada syarat yang tertentu ya, untuk menjadi pemimpin dalam parti. Tetapi Parti Keadilan membuka ruang seluas-luasnya kepada mana-mana pihak yang merasakan bahawa mereka ingin menjadi pemimpin ataupun ingin mencuba nasib ya, untuk mengetuai parti ini. Tak kira dia ada di peringkat cabang maupun di peringkat negeri ataupun di peringkat kepimpinan pusat. Ya. Jadi ruang itu dibuka melalui pemilihan parti. Dan disebut oleh Dato' Seri Anwar Ibrahim bahawa sekarang belum masanya parti memikirkan tentang pemilihan. Walaupun kita tahu Dato' Seri Anwar Ibrahim ada menyatakan bahawa kemungkinan pemilihan parti itu dibuat lebih awal. Dan beliau juga, seperti mana yang pernah saya sebut sebelum ini, beliau juga bersetuju supaya pemilihan itu diadakan lebih awal. Kerana apa? Kerana ingin membuka ruang kepada mana-mana pihak yang menawarkan diri untuk menjadi pemimpin. Sama ada di peringkat presiden, timbalan, naib presiden dan juga di peringkat pimpinan pusat. Ya? Dan kita mahukan bahawa tenaga baru, mandat dewan baru daripada ahli-ahli keadilan kepada pimpinan untuk menjadi ketua bagi menghadapi PRU yang ke-19. Walaupun di kalangan pimpinan ada yang menyatakan bahawa tidak begitu bijak ya untuk parti mengadakan pemilihan sebelum PRU yang ke-15. Kerana kemungkinan biasanya kalau berlaku pemilihan parti akan berlakulah perpecahan dan perpecahan itu tidak baik bagi parti untuk menghadapi PRU yang ke-15. Saya sependapat dengan Dato' Seri Anwar Ibrahim. Ya. Walaupun ada benarnya bahawa pemilihan parti itu akan mewujudkan perpecahan dan ianya akan melemahkan parti bagi menghadapi PRU ke-15. Tetapi bagi saya, sekiranya pemilihan itu tidak diadakan sebelum pilihan raya, perpecahan tetap juga berlaku, kemungkinan lebih dahsyat daripada itu. Kemungkinan berlakunya sabotaj daripada dalaman parti. Seperti mana yang saya yakin berlaku juga dalam pilihan raya. Sama ada di Melaka ataupun di Sarawak. Kemungkinan ada juga tindakan-tindakan sabotaj
daripada pihak-pihak tertentu yang ingin menyaksikan bahawa parti ini dilihat lemah. Terutamanya presiden itu dilihat lemah dan mereka mempunyai peluang untuk menekan atau mendesak presiden untuk melepaskan jawatan. Tapi kalau itu yang mereka lakukan untuk menekan presiden supaya melepaskan jawatan dan mereka boleh naik dengan begitu mudah, saya rasa tindakan mereka itu satu tindakan yang silap lah. Mereka perlu ingat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menjadi presiden dan diangkat oleh ahli-ahli. Selagi mana ahli memberikan sokongan kepada presiden, selagi itulah beliau tidak perlu melepaskan jawatan. Sekiranya anda merasakan anda adalah orang yang diangkat oleh parti, maka tidak ada pilihan selain daripada anda menawarkan diri untuk menjadi presiden parti. Bukan dengan cara menekan ataupun memburuk-burukkan imej presiden supaya anda boleh dapat laluan yang mudah untuk menggantikan presiden. Setakat ini saya lihat bahawa tidak ada tokoh lain yang layak memimpin Parti Keadilan ini selain daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan saja Parti Keadilan, tidak ada tokoh lain yang layak untuk menerajui negara ini sebagai pemimpin dan juga Perdana Menteri yang betul-betul berjiwa rakyat, yang mempunyai semangat untuk membela nasib rakyat, yang sanggup susah dan juga senang bersama rakyat, kecuali Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan seorang Perdana Menteri yang tidak pernah mempunyai rekod-rekod ataupun isu-isu kontroversi melibatkan rasuah, penyelewengan, tidak ada tokoh lain selain daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini terbukti bukan saja daripada kita yang bercakap, bahawa ramai betul-betul UMNO juga menyatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini integritinya itu tidak boleh ditikaikan semenjak daripada UMNO lagi. Sebab itu dia jadi Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, dia jadi timbalan Perdana Menteri dan pernah memangku jawatan Perdana Menteri, Menteri Kewangan beberapa tahun. Tidak ada satu pun isu-isu kontroversi tentang rasuah, penyelewengan dan sebagainya. Dan kita lihat keluarganya pun tidaklah lahirnya keluarga jutawan, seorang yang milenial, seorang yang mempunyai syarikat-syarikat yang besar. Kalau diikutkan 12 tahun dia jadi timbalan Perdana Menteri, kemudian Menteri Kewangan, sepastinya boleh saja dia mengkayakan keluarganya, anak-anaknya ataupun rakan-rakan kenalan rapatnya. Tetapi ini tidak berlaku. Bahkan dia dilihat seorang pemimpin yang bersederhana walaupun memegang jawatan nombor 2 dalam kerajaan. Dan ini diakui sendiri oleh veteran-veteran UMNO yang mengenali beliau. Bahkan saya pernah ceritakan dulu, kalaulah keluarganya, ayahnya sendiri yang diberikan projek dan sebagainya, dia tidak merestuinya, mana mungkin ada rakan-rakan lain yang mendapat projek betul mudah melalui Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Jadi pemimpin inilah yang harusnya memimpin negara kita. Yang tahu tentang denyut nadi rakyat, kesusahan rakyat, dan pada waktu ini dalam suasana banjir kita lihat sendiri bagaimana dia sanggup membatalkan program resminya ke Sabah walaupun telah pun ditetapkan lebih awal, tapi kerana banjir melanda negara dengan secara yang luar biasa kali ini, maka dia membatalkan lawatannya ke Sabah, lawatan kerjanya ke Sabah, dan terus turun ke Akak Kumbi bertemu dengan rakyat yang menghadapi bencana banjir. Jadi idea dia permasalahan banjir juga diutarakan dengan tegas dan juga lantang di Parlimen dengan bukan saja ketikan, beliau juga memberikan cadangan kepada kerajaan bagaimana nak menangani masalah banjir ini. Jadi kepimpinan beginilah yang kita perlukan negara kita, dan lebih-lebih lagi di dalam Parti Keadilan. Parti Keadilan Rakyat tidak boleh menyatakan dengan hanya kekalahan dalam pilihan raya, maka kita minta presiden kita meletakkan jawatan. Apakah kita jadi pemimpin kita boleh mendapat kecemerlangan untuk Parti Keadilan? Apakah jaminan apabila kita menjadi pemimpin maka Parti Keadilan akan muncul sebuah parti yang hebat? Kalau anda di peringkat cabang pun, anda melepaskan tanggungjawab, di peringkat cabang pun anda tidak memberikan peranan yang berkesan, bagaimana anda nak menawarkan diri untuk menjadi pemimpin bagi Parti Keadilan? Jauh sekali menjadi pemimpin untuk negara ini. Jadi kita ada lagi, kita kena nilai sendirilah, mana-mana pemimpin
yang kita dengar cuba untuk menawarkan diri untuk menjadi Presiden Parti Keadilan, kita lihat pemimpin itu apakah beliau berjaya memimpin cabangnya dengan baik, ya, berjaya mengawal ahli cabangnya dengan baik, dan juga telah pun membantu parti, berkorban untuk parti, membantu parti dalam beberapa banyak pilihan raya sebelum ini, ya. Apakah dia seorang yang dilihat setia dengan parti ataupun hanya pandai mengkritik dan mencari kelemahan parti untuk menunjukkan kehebatan dirinya sendiri, maka kita nilaikan sendiri apakah pemimpin ini wajar untuk kita angkat menjadi pemimpin dalam Parti Keadilan. Dan saya yakin sehingga hari ini tidak ada pemimpin pun yang lebih baik daripada kepimpinan di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, ada yang sebut tentang anaknya Nur Izzah, seorang anak muda yang juga boleh memimpin parti. Ya, saya akui dia anak muda dan juga layak untuk memimpin Parti Keadilan. Tetapi bukan waktu ini ataupun bukan waktu untuk kita katakan dia lebih baik daripada ayahnya sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia memang layak, tetapi layak itu tidak semestinya lebih baik daripada pemimpin yang ada. Dia kena banyak lagi, ya, mengharungi dugaan-dugaan, ujian-ujian, mehnah, ya, dalam perjuangan parti ini. Dia harus diuji lebih banyak lagi sebelum dia lahir sebagai pemimpin yang boleh diangkat oleh ahli parti. Jadi bagi saya, Nur Izzah adalah mutiara yang boleh digilap sekarang ini untuk jadi pemimpin-pemimpin yang pelapis. Begitu juga pimpinan-pimpinan muda yang lain dalam parti yang boleh digilap, tetapi harus menunjukkan kemampuan sekarang ini, waktu sekarang ini. Apatah lagi waktu keadaan parti kita ditekan bukan saja dari luar, kita juga menapi cabaran daripada rakan-rakan kita dalam Parti Harapan dengan berbagai-bagai idea yang mengarut dalam rakan kita, yang bagaimana kita nak hadapi ini, bagaimana kita nak mempertahankan parti, nak pertahankan prinsip perjuangan kita, dan bagaimana kita nak ke depan dengan musuh. Seharusnya peranan ini dimainkan oleh anak-anak muda yang bercita-cita untuk memimpin parti ini selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Buat masa sekarang, tidak ada pemimpin yang lebih layak untuk mengetui Parti Keadilan Rakyat, bahkan mengetui negara ini selain daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu faktanya, dan ini diakui bukan saja oleh Parti Keadilan, diakui oleh rakan-rakan kita dalam parti-parti yang lain, ya. Walaupun ada juga pemimpin rakan-rakan parti yang lain masih lagi memuji-muji atuk dan sebagainya, ya. Tapi tak ramai, ya, tak ramai. Dan saya yakin majoriti ahli-ahli dan penyokong dalam Parti Harapan, majoritinya masih lagi meyakini bahawa Anwar Ibrahim itu adalah pemimpin yang harus diberikan peluang dan juga sokongan untuk terus mengetui parti dan juga mengetui negara ini, insya-Allah dalam masa yang terdekat, ya. Paling dekat pun PRU yang ke-15. Jadi pemimpin yang mana musuh tidak suka, yang mana musuh takut, itulah pemimpin yang terbaik. Dan musuh tidak suka itu adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Pemimpin yang musuh takut itu juga adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka dialah satu-satunya pemimpin yang layak untuk mengetuai Parti Keadilan Rakyat, dan dialah satu-satunya pemimpin yang layak untuk mengetuai negara. Jadi bagi saya, ya, jangan ada lagi pimpinan-pimpinan dalam parti kita yang hanya pandai, ya, bermain secara bermain tu baling batu sembunyi tangan, ya. Menghantar macam-macam dia, ya, membuat cerita kononnya Anwar tidak layak, orang ini layak, orang ini layak, ya. Sepatutnya dia kena tampil. Siapa yang nak ganti Anwar ini, dia kena tampil sekarang ini, tunjukkan kemampuannya, biar ada ahli yang melihat apakah dia sampai level, ya, kehebatannya paling tidaknya sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau jauh daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka lupakanlah, ya. Belajar lagi, teruskan perjuangan, teruskan istiqamah dengan parti, bantu parti, ya, sanggup bersama dengan parti waktu susah dan juga waktu senang, ya. Jangan hanya tahu mengajuk, ya, hanya tahu mendesak, mendekan parti, ya, supaya parti mengikut kehendaknya. Jadi ini pemimpin yang tidak layak, ya, untuk kita angkat sebagai pimpinan memimpin Parti Keadilan Rakyat. Jadi itulah yang saya nak ulas pada hari ini.
atas kenyataan Datuk Seri Ibrahim, dan saya rasa beliau mempunyai kenyataan yang terbaik, yang berani, yang menyatakan bahawa tidak ada sekatan, tidak ada syarat, dan parti keadilan terbuka untuk sesiapa saja menawarkan diri untuk menjadi pemimpin parti ini. Dan beliau berjanji bahawa sedia memberikan ruang kepada mana-mana pemimpin yang mendapat kepercayaan daripada ahli untuk memimpin parti. Itulah sikap terbuka Datuk Seri Ibrahim. Beliau bukan orang yang diktator yang ingin bertahan menjadi pemimpin sampai bila-bila. Beliau sentiasa membukakan ruang ini dan beliau memberi jaminan bahawa sesiapa saja yang diberi kepercayaan oleh ahli untuk menjadi pemimpin dalam parti ini, beliau akan akur dan akur kepada kehendak ahli-ahli dan khususnya Parti Keadilan Rakyat. Jadi bagi saya, bagi kita yang sayang kepada reformasi ini, selagi Datuk Seri Ibrahim itu tidak menjadi pemimpin bagi negara ini bermakna bahawa kita belum lagi sampai kepada kejayaan melaksanakan slogan reformasi itu, dan reformasi itu tidak boleh harus hanya bermain di mulut kita, ianya harus dipraktikkan, dan orang yang boleh mempraktikkannya buat masa sekarang ini adalah Datuk Seri Ibrahim. Jadi kita kena kuat, tabah, bersabar dan juga bekerja bersungguh-sungguh agar Datuk Seri Ibrahim nanti, satu hari nanti akan menjadi seorang pemimpin yang akan membawa Malaysia ke arah yang lebih baik dan juga disegani oleh rakan dan juga lawan dan juga pihak musuh, bahkan disegani di seluruh dunia. Itulah harapan kita dan kita doakan insya-Allah beliau juga akan tampil satu hari nanti untuk memimpin negara kita ke arah yang lebih cemerlang. Jadi sekian dulu untuk waktu ini. InsyaAllah dalam isu-isu yang lain juga kita akan ulas dari masa ke semasa, dan terima kasih kepada anda semua, dan bagi anda yang belum subscribe channel saya, saya jemput dan saya alukan untuk anda subscribe channel saya untuk kita berkongsi dengan rakan-rakan yang lain. Sekali lagi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.